Kita mulakan dulu dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alright. Okey, kita mulalah ya. Okey. Jadi macam diberitahu, kita cuba cover untuk malam ni bab acid base. Okey, garam tak pasti sempat tak? Kalau sempat kita tengoklah sikit-sikit. Okey, kita tengok soalan daripada Perlis. Perlis. Okey. Jadual menunjukkan nilai pH bagi larutan A dan larutan asid A dan asid B. Okey, so kalau boleh nanti bawa lah highlighter mempunyai kepekatan yang sama. So ada sebab bagi tahu kepekatan yang sama. Okey, dan kedua-duanya adalah asid monoprotik. Maksudnya tak ada faktor diprotik lah. Sebab diprotik kan kepekatan air hidrogen dia bagi kesan kan. Cuma asid A 1, asid B 4. So antara A dan B yang mana asid kuat? A atau B? Asid kuat. Kuat. Iaitu nilai pH yang lebih rendah. Jadi perkataan-perkataan nilai pH rendah yang tertukar lah. Nilai pH itu merujuk kepada angka. Nilai pH rendah untuk asid, dia lebih berasid. Kalau lebih besar, dia adalah asid lemah. Kalau alkali, nilai pH tinggi, maksudnya 12, 13, 14 lebih berakali ataupun alkali kuat. Jadi perkataan yang perlu awak fahamkan betul-betul nilai pH. Nilai itu adalah nombor, sama ada besar atau kecil. Jadi A adalah asid kuat. So soalan dia suruh cadangkan nama bagi A dan B. Jadi 2 markah kat situ. Okey, jadi mudah saja untuk yang ni, nak dapat 2 markah yang ni. Asid kuat kita ada asid hidroklorik, asid nitrik. Okey, ada tak yang jawab asid sulfurik? Ada tak? Kalau ada, angkat tangan. Ada tak yang jawab asid sulfurik untuk A? Tak ada. Tak Kalau jawab, kalau jawab ni boleh diterima tak asid sulfurik? tak. Sebab ni asid diprotik. Okey, sebab ini adalah diprotik. Jadi dia punya clue awal-awal dia bagi monoprotik. Okey, jadi hanya asid monoprotik saja. Okey, jadi asid hidroklorik, asid nitrik. Okey, dan asid lemah yang paling popular sekali adalah asid etanoid. Selain asid etanoid, tak silap juga ada asid fosfik ke apa yang lemah tu. Yang lupa dah. Tapi yang paling popular adalah asid etanoid. Okey, ini tak ada masalah kan? Dapat 2 markah. Cadangkan lagi satu nama. Contoh kalau buat tadi HCl. Ini boleh terima tak HCl? Tak. Kenapa? Dia suruh namakan. Dia suruh namakan. So ini salah. Jadi perhatikan kata kerja betul-betul. Kata kerja ke apa tu. Okey, dia punya soalan tu tanya apa, jangan tergopoh-gapoh lah. Alright, nombor 2. Dia tanya kedua-dua kepekatan sama kan, tetapi nilai pH lebih rendah. Jadi kat sini 2 markah. 2 ke 3. Okey, so dia punya key soalan, kenapa mempunyai nilai pH yang berbeza. Alright, jadi kat sini kita kena buat perbandingan. Jadi kalau asid kuat, iaitu asid A, dia punya keywords dia mengion dalam air secara lengkap. So mesti ada perkataan mengion lengkap. Mengion atau bercerai ni lah.
So dalam DLP, ionize ataupun dissociate completely in water. Jadi asid mesti awak cerita dalam air, mengion. Jangan cerita larut. Jangan cerita larut dalam air, salah. Okay, so biasanya kesilapan yang selalu berlaku, pelajar jawab larut. Asid adalah sesuatu bahan yang larut dalam air menghasilkan ion hidrogen, salah. Okay, jadi perkataan yang diterima hanyalah mengion ataupun bercerai. Untuk menghasilkan ion hidrogen yang dengan keperkatan yang lebih tinggi, satu markah kat sini. Manakala asid B, jadi ini perbandingan lah. Asid B mengion separa. Okay, bila mengion separa, dia akan menghasilkan ion hidrogen dengan keperkatan yang lebih rendah, satu markah. Okey, kemudian semakin tinggi keperkatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH. Kan? Ini untuk A lah. Semakin tinggi keperkatan ion hidrogen, semakin rendah nilai pH, atau boleh cerita yang B. Semakin rendah keperkatan ion hidrogen, semakin tinggi nilai pH. Jadi nilai pH tu mungkin akan mengelirukan kan. Nilai adalah angka. Ingat macam tu. So kalau boleh acid base tu ingat garis nombor ni 7 neutral. Ke kanan ni kali kan 14. Makin kuat. Okey. Jauh daripada 7 makin kuat. Manakala untuk asid jauh daripada 7 makin kuat. Okey. Jadi nombor dia semakin berkurang. Kan? Ni semakin bertambah. Jadi nilai ini awak kena faham nilai. Nilai adalah merujuk kepada nombor. Okey, ada soalan ke sini? Ada jawapan lain yang nak tanya? Mungkin awak jawab lain. Kemungkinan besar jawapan lain. Silakan. Saya buat asid A mengion secara lengkap dalam air je, tapi tak ada hasilkan ion H+. Alright, lepas tu poin kedua. Saya ambil yang B pula. Asid B mengion separa dalam air je. Okey. Then yang kedua itu je. Okey, jadi kalau bagi cikgu lah, sebab cikgu tak nanda untuk kimia ni kan, jadi tak dapat nak komen lebih-lebih. Tapi cuma kat sini kalau tu macam dia tak sampai tau, so mungkin dapat satu markah. Mungkin dapat satu markah. Sebab poin untuk air keperkatan, kenapa asid kita tengok kan, pH adalah apa formula dia? Negatif log keperkatan hidrogen kan. Okey, jadi ini mempengaruhi hidrogen tu, keperkatan dalam kotak tu. Jadi mesti kita cerita juga perbandingan ion hidrogen. Okey. So mungkin Nazran akan dapat satu lah. Dalam SPM. Okey, ada jawapan lain nak tanya? So ingat 3 markah, maka awak cuba cari 3 poin. Okey. Mungkin Nazran tadi kalau dia rugi 1 markah, awak boleh kita tak boleh, mungkin tak ada idea pasal keperkatan ion ion hidrogen Nazran. Betul okey, tak apa. Sebab tu penting buat soalan trial ni Okey, kita beralih kepada soalan seterusnya. 1 markah saja betul 1 markah? Satu je. Okey. Hitung kemolaran bagi asid A. Okey, dia bagi kat situ asid A pH dia 1. Jadi formula yang terlibat. Okey, ingat okey, negative log ion hydrogen. Ni dia. Ini formula dia Okey, itulah formula dia. pH negative log keperkatan ion hydrogen So diberi pH adalah 1. Maksudnya negatif 1 sama dengan negative log keperkatan ion hydrogen. Okey, jadi indices dan logaritma belajar dalam AdMath. Okey. So yang ni semua dapat ke? Angkat tangan sikit. Berapa ramai yang dapat kira ini dapat 0.1 mol di empadu? Okey. Alhamdulillah ramai yang dapat. Okay. Dengar tak tepuk-tepuk? Lama tak main tepuk-tepuk.
Dengar tak? Dengar. Okey. Yang lain-lain ada pertanyaan? So sini masalah matematik je ni. Matematik satu markah je. Okay, mungkin ada yang tak study lagi, mungkin tak tahulah formula ni kan. Dia nak cari juga N, MV per 1000. Tak ada lah. Tak ada kan, tak ada maklumat. Yang kita ada maklumat hanyalah nilai pH. Maka formula ini mestilah awak tahu. pH negatif logaritma bagi kepekatan ion hidrogen. Okey, seterusnya. Okey, 25 cm padu asid A melengkapkan peneutralan 50 lautan natrium hidroksida dengan menggunakan asid A yang dinamakan okey, maksudnya dia ada kaitan dengan yang awak namakan di atas. Tak bolehlah kalau namakan sini asid hidroklorik, tiba-tiba sini asid nitrik. Tak boleh. Mesti follow yang 6A1. So yang pertama diminta balance equation, balance chemical equation, tetapi satu markah saja. Kenapa satu markah saja? Sebab dua-dua persamaan ini tidak melibatkan kita perlu tambah apa-apa angka di depan kan. Maksudnya betul formula automatik akan seimbang. Yang jadi masalahnya biasanya bila yang diprotik tu lah kan, kena balance kan kiri kanan. So yang ni terus dapat kiri kanan sama kan. Okay, so tak ada masalah kecuali lah formula salah kan. Ni tiga ni semua kecil huruf kecil, subscript semua tahu huruf kecil okey, saya tak ada masalah kat situ. Ada soalan untuk B? Apa tujuan bagi 25 ni? Apa tujuan dia bagi Tak tahu kenapa dia bagi angka tu biasa angka-angka kita ada pengiraan. Alright, so C, rajah menunjukkan seorang murid sedang mencampurkan asid sulfurik. Jadi asid sulfurik diprotik. So bila je ada diprotik ni, dia mesti akan tanya pasal kesan dia. Yang sama kepekatannya dengan asid A kepada larutan natrium hidroksida sama di 6B. Oh, okey. So dia patutlah dia ada bagi kat sini. Okey, jadi kita cuba V ini, V ni VA lah. Okay, ni VB. Alright. Asid sulfurik yang sama kepekatannya. Okey. Dengan asid A. Berapa tadi kepekatan asid sulfurik? Asid A tadi? 0.1 kan? 0.1. Okey. Sama kepekatan dengan asid A 0.1 mol cm padu. So, bila melibatkan pengiraan ni, tulis je maklumat, apa saja maklumat tu tulis atas dia punya bahan tu kan. Asid A. Okey. Saya perlu tambahkan 12.5 asid sulfurik untuk meneutralkan larutan natrium hidroksida itu. Okey, kepada larutan natrium hidroksida yang sama. Berapa kat sini? Di 6B 50. Okey, VB 50 dia pakai sama kan. Manakala asid, V asid ini dia 12.5 cm padu. Adakah murid itu menamakan asid padu asid sulfurik dengan betul? Berikan sebab. 12.5 yang ni 25. Okey. Okey, untuk VA yang pertama tadi 25. Okey, jadi bila ini adalah HCl kan? Monoprotik. So nampak kat sini untuk asid sulfurik kepekatan yang digunakan adalah separuh. Yang tadi 25. So betul atau tidak? So bila betul tak?
ni pelajar ni gunakan 12.5. Betul je. Ha, Sebab dia 2 kali. dia mengion menghasilkan 2 kali ganda keperkatan ion dalam asid A. Okey, jadi kita tengok balik dia punya pengionan asid sulfurik kan. So untuk asid sulfurik menghasilkan 2 ion hidrogen. Berbanding dengan HCl hanya menghasilkan satu ion, 1 mol. Okey, merujuk kepada samaan tu 1 mol sahaja ion hidrogen HCl minus. Jadi kalau kat sini kita nak 25, maka sini separuh sajalah 12.5. Sebab ni dah 2 kali ganda. 12.5 darab 2 jadilah 25. Okey, so apakah yang perlu ada dalam penerangan? Mestilah ya atau tidak. So kalau jawab tidak kat sini tentu sekali lah salah. Jadi ya 1 markah. Jadi keperkatan ion hidrogen dalam asid sulfurik adalah 2 kali ganda keperkatan ion hidrogen dalam asid A. Jadi ini juga kena cerita pasal keperkatan ion hidrogen kerana asid. Ingat balik takrifan asid. Bahan yang mengion dalam air menghasilkan ion hidrogen. Sebab tu kita fokus dalam penerangan ni kita fokus kepada ion hidrogen. Okay, jadi jangan tinggal cerita pasal keperkatan ion hidrogen. Alright, ada soalan untuk yang ni? Alasan yang lain ada tak? Nak tanya? Yang dah jawab tu? Tak Semua ada. betul ke? Tak ada. Nazlan. Saya buat macam ni juga 2 kali keperkatan ion H plus juga. Macam mana? Ya, kerana keperkatan. Ya, kerana asid sulfurik mempunyai 2 kali keperkatan H plus berbanding dengan asid HCl. Apa tu? Idea yang sama lah tu. Idea sama. Betul lah tu. Okay, yang lain? Tak ada masalah. Okay, selesai untuk perlis. Okay. Tengok sikit berapa ramai yang ada sekarang. Macam tak ramai ni. Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Tu Cikgu Zuraidah minta tolong hantar ke grup masing-masing tu link, sebab tak semua terlibat kan. Okay, tolong siapa-siapa hantar link tu, hantar link kita hari ni ke grup kelas masing-masing. Okay, alang-alang dah buat kan. Tak semua terlibat dengan PTRS, tak semua ya. Rasa macam semua. Semua. Oh semua, cuma mungkin tak semua ada dalam grup tu je. Oh patutlah. Tak ada yang bagi tahu ke kawan-kawan yang lain? Dah bagi tahu dah. Oh okey, tak apalah. Mungkin malam sebab siang tadi semai Jumaat pun dah sampai pukul berapa lah. Tak sempat. Okey, tak apa, kita teruskan lah yang mana ada ni. Okey, kita teruskan dengan soalan Johor. Alright. Okey, jadi tadi kena ingat bila ada asid sulfurik je, soalan yang tanya lebih kurang je. Awak tengoklah pattern-pattern soalan tahun-tahun lepas. Mesti ada berkaitan dengan mengion 2 kali ganda ni. Okay. Kalau ada asid sulfurik. Jadi kita akan tengok soalan-soalan seterusnya ada tak.